Sekolah Daerah Krian tahun 2021. Bersyukur kehadrat Ilahi atas izinnya, atas limpah kurniaannya dapat kita semua hadir dalam talian bagi mengikuti dan menonton program yang sangat bermakna ini. Diharapkan semua hadirin dapat terus menyertai dan menonton program ini dari awal hinggalah akhir. Terima kasih atas kerjasama yang akan diberikan. Baik, untuk permulaan ini saya ingin memberikan informasi tentang webinar Kadet Remaja Sekolah Daerah Krian ini. Program ini dianjurkan oleh Unit Pembangunan Bakat Murid PPD Krian dengan kerjasama Sekretariat KRS Daerah Krian yang diadakan secara dalam talian. Program ini dilaksanakan bertujuan untuk mengajar cara-cara melakukan CPR dengan betul dalam tajuk Bantu Mula. Program ini juga meningkatkan minat pelajar untuk mengetahui cara untuk membantu mengurangkan risiko kecederaan mangsa dan sebagainya. Adalah diharapkan program ini secara tidak langsung dapat menyemarakkan lagi semangat pelajar untuk lebih aktif dalam aktiviti badan uniform. Semoga dengan usaha ini kita dapat mencapai slogan kata KRS, iaitu ilmu, iman dan amal. Untuk maklumat semua, penceramah yang dijemput pada hari ini ialah Meja KRS Tuan Anwar bin Ahmad yang merupakan pegawai istiadat KRS Negeri Negeri Perak. Sedikit info mengenai latar belakang beliau. Beliau sekarang ini bertugas di College Vocational Pertanian Teluk Intan Perak. Kepakaran beliau antaranya ialah seperti motivasi remaja, latihan tali aras tinggi, akuatik, kawat kaki, menyelamat, seni mempertahankan diri, perubatan alternatif dan sebagainya. Banyak diikutkan dalam senarai ini. Dari segi kelayakan profesional pula, beliau merupakan jurulatih Emergency First Response Corporation International dan jurulatih Persatuan Penyelamat Kelemasan Malaysia PPKM. Bukan calang-calang pengalaman yang beliau ada. Diharap para pelajar dapat mengikuti webinar ini sebaik-baiknya. Baiklah, dengan ini kita tidak mahu membuang masa. Kita menjemput Meja KRS Tuan Anwar bin Ahmad untuk menyampaikan taklimatnya. Dipersilakan Tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang menonton webinar Kadet Mes Sekolah Peringkat Daerah Krian. Dan alhamdulillah pada petang ini kita dapat sama-sama untuk kita bersemuka menerusi talian untuk kita berkongsi ilmu tentang bantu mula pengkhususan CPR. Dan alhamdulillah saya dijemput oleh pihak PPD Krian untuk berkongsi ilmu sama dengan para anggota kadet
tentang perkara ini. Dan pengurusan ini merupakan satu perkara yang mustahak sebenarnya. Bila kita terlibat dengan aktiviti-aktiviti luar, maka seharusnya kita mestilah memiliki kemahiran ini. Sebab kita kadang-kadang tak tahu bilakah berlakunya kemalangan. Jadi kita harus bersiap sedia. Khususnya pada anggota KRS yang berpangkat, mestilah ada skill ini, supaya kalau berlaku apa-apa kemalangan, kecederaan semasa menjalani latihan, maka kita sempat untuk membantu rakan-rakan kita. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak PPD Krian kerana sudi untuk menjemput saya untuk berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman bersama dengan para anggota KRS khususnya di daerah Krian. Saya amat-amat berterima kasihlah kerana berikan saya peluang. Terutamanya musim-musim PKP ni kan, kita tak boleh bersemuka, so kita buat acara tak bersemuka. So seperti mana yang telah dijelaskan tadi oleh tuan moderator kita, memang saya memiliki banyak kemahiran, yang mana kemahiran ini saya sertai setelah saya mengikuti KRS. Saya cuba untuk mendalami, cuba untuk menguasai pelbagai kemahiran, khususnya melibatkan dengan bantu mula. Jadi banyaklah saya punya kepakaran, dan saya akan kongsi sedikit tentang saya punya kepakaran yang ada. Bukan nak bermegah, tapi untuk menaikkan semangat para pelajar, para anggota, supaya jangan jemu untuk menuntut ilmu. Saya walaupun umur dah 55, masih lagi menuntut ilmu untuk mendapatkan skill-skill yang tertentu, untuk melengkapkan diri sebagai seorang pegawai, sebagai seorang jurulatih KRS. Jadi saya akan begitu juga dengan pelajar-pelajar, cuba upgrade skill kita. Bukan kita hanya belajar untuk lulus kenaikan pangkat, tapi untuk digunakan dalam kita punya kehidupan kita. Jadi saya akan kongsi sedikit saya punya bidang kepakaran saya. Ini antaranya yang ada. Meliputi aktiviti outdoor dan juga aktiviti motivasi yang saya sering lakukan. Okey, pada dasarnya saya lebih fokus ataupun saya punya skill lebih fokus kepada bantu mula dan juga melibatkan akuatik ataupun menyelamat di air. Saya banyak kursus-kursus yang berkaitan dengan menyelamat di air. Baik itu memang saya punya bidang pada dulu lagi. Saya juga merupakan penyelam, penyelamat dan juga jurulatih bagi penyelamat antarabangsa. Jadi insya-Allah petang ni saya akan berkongsikan ilmu. Dan apa yang kita harapkan ialah apa yang akan sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada semua anggota lah. Jadi saya nak selitkan di mana bantu mula ini dalam kita punya kurikulum. Dalam KRS ada kurikulumnya, iaitu terbahagi pada 5, saya nak ingatkan balik pada anggota, ada 5 kurikulum yang kita jalankan untuk aktiviti KRS ini. Yang pertama ia tentang disiplin dan kerohanian. Kemudian tentang ketahanan diri dan juga kebudayaan, tentang alam sekitar, khidmat masyarakat dan juga keusahawanan. So yang inilah yang kita selalu lakukan, yang kita buat aktiviti di sekolah-sekolah ataupun peringkat daerah ataupun peringkat negeri. Yang ini biasa kita lakukan. Dan fokus inilah pada
ketahanan diri dan juga kebudayaan. Itu fokus kita, yang mana dalam kurikulum itu terkandungnya aktiviti yang sebegini. Yang ada kawat kakinya, perkemahannya, bantu mula dan sebagainya. Dan kita highlightkan pada aktiviti bantu mula. So bantu mula ini merupakan sebahagian kecil daripada kurikulum ketahanan diri dan juga kebudayaan. Ni, ada ambil space. Mana dia masih banyak lagi yang anggota KRS perlu kuasai sebenarnya. Bukan sekadar kawat kaki, bukan sekadar bantu mula, banyak lagi yang perlu dikuasai untuk menjadikan sebagai anggota KRS yang mantap, yang berkemahiran. Dan dalam bantu mula pula, kita akan fokus pada petang ini kepada CPR, iaitu Cardiopulmonary Resuscitation, iaitu kaedah bantu mula. Kita nak membantu, kaedah kita nak bantu pesakit yang ada mengalami masalah pernafasan yang terhenti. So, apa yang saya akan kongsikan ni ialah berdasarkan kepada silibus Emergency First Response, iaitu satu badan antarabangsa yang bernaung di bawah ILCO. ILCO ni adalah satu badan yang mengiktirafkan tentang bagaimana CPR dijalankan oleh satu dunia. ILCO ni badan induk. Bawah tu macam-macam lah. Terdapatnya bawah tu ada St. John Ambulance, Bulan Sabit, dan EFR ini merupakan sebahagian daripada gabungan. So apa yang berlaku, perubahan-perubahan berlaku akan dimaklumkan kepada dia punya badan-badan bersekutu. So saya di bawah Emergency First Responder, dan dalam CPR ni ada tiga sebenarnya, tiga perbezaan, iaitu satunya Amerika, kemudian Eropah, dan yang ketiganya Asia Pasifik. Jadi bagi kita di Malaysia, kita menggunakan protokol Asia Pasifik dalam kita melakukan bantu mula ini. So, apakah persiapan kita sekiranya kita berhadapan dengan kemalangan? Sama ada kita yang mengalami kemalangan ataupun orang lain, khususnya keluarga kita. Kemalangan, kecederaan, apatah kemalangan atau kecederaan melibatkan tentang pernafasan. Kita tengok sekarang ni banyak kes-kes berlaku kematian yang mendadak yang melibatkan daripada apa? Daripada pernafasan. So kita ambil kira sekiranya masa tersebut masih lagi hidup, masih lagi dipanjangkan umur. Kalau masa tersebut memang dah ajar, tak cakap apalah. Tapi kita kira kalau masa tersebut masih panjang umur, apakah yang kita boleh buat untuk menyelamatkan mangsa-mangsa tersebut? So perlulah kita belajar sesuatu untuk kita menyediakan diri kita bagi menghadapi keadaan-keadaan yang genting itu. So IFR adalah sebahagian daripada satu program, satu badan yang terlibat dalam mengamalkan protokol CPR yang diluluskan untuk digunakan satu dunia. So apa yang saya akan kongsikan merupakan protokol 2015. Ada protokol 2020, tapi tak banyak bezanya dengan protokol 2015. Tak banyak bezanya. Kalau beza dari segi sifat tak banyak. So kita akan gunakan protokol tersebut yang digunakan pakai oleh satu dunia dan guna pakai oleh semua badan-badan penyelamat, termasuklah JPAM, termasuklah bomber, medik dan sebagainya. So ini merupakan berasal kepada ILCO, ILCO guideline tahun 2000 itu gunakan. Itu antaralah apa yang ni. So apa yang akan dikongsikan merupakan benda yang guna pakai oleh semua para medik dalam dunia ini. So maknanya kalau anggota untuk remaja cuba ikuti dengan penuh fokus dia punya teori dan praktikalnya. Teori dan praktikalnya untuk menguasai ilmu ini. Bukan taklah susah, tapi bila kita tak pernah buat, bila berlaku kecemasan, kita akan panik. So kita nak mengelakkan panik, kita kena sentiasa berlatih dan berlatih. So objektif petang ini, objektif webinar ini untuk memastikan semua peserta pada hari ini dapat
dapat menerangkan konsep, teori dan juga amali tentang CPR ini. Khususnya jika anggota-anggota terlibat dalam kursus kedekan pangkat, daripada staf sarjan sampailah ke pegawai. So kita wajibkan lulus, sebab kita nakkan biarlah kita punya pegawai merupakan mereka-mereka yang berkualified, berkelahiran dalam mengendalikan benda-benda macam ni. So yang ini teori dan juga ada praktikalnya. Sekiranya berminat, kalau kata contoh pelajar memang dah prepare dengan teorinya dan boleh buat praktikal, kalau nak minta saya uji tak ada masalah. Sebab bila saya uji, kalau lulus kita akan keluarkan juga sijil, sijil kelaikan yang mengatakan anggota-anggota ini telah lulus untuk mengendalikan bantu mula ini. So kita akan gunakan protokol 2015 Asia Pasifik. So dia ada spesifik 2015 Asia Pasifik. So kadang-kadang kalau kita melihat dalam internet, YouTube, dia yang protokol yang lama, yang 1995, banyak benda yang tertinggal. So kita kena gunakan protokol 2000, paling kurang pun 2015. Itu cara kita punya harapan supaya semua anggota dapat faham tentang konsep dan dapat mengamalkan aplikasi dia punya amalinya tentang CPR ini. Baik, apa yang saya akan bincang pada hari ini lah, ada 5 perkara, iaitu tentang, ini segi teorinya. So peserta mestilah tahu maksud yang dikatakan CPR tersebut. Jadi semua ini boleh diguna pakai untuk ujian-ujian staf sarjan dan pegawai. Tapi lebih mustahak bukan konsepnya. Konsep kena faham. Yang lebih mustahak ialah amalinya, bagaimana untuk melaksanakan CPR ini. So kena faham maksudnya, kena faham konsepnya, kena tahu tentang macam mana nak atasi bahaya persekitaran, kena tahu punca-punca menyebabkan nadi terhenti, nafas terhenti, dan bagaimana untuk melaksanakan CPR tersebut. So benda ini peserta kena faham, kena terangkan semula kepada penguji. Ini kan ambil ujian lah, kena terangkan kepada penguji. Tapi bila berlaku keadaan sebenar, tak perlu terangkan, kita hanya buat sahaja. Pastikan buat ikut protokol yang sebenarnya untuk membantu pesakit tersebut dipulihkan sekiranya belum sampai ajalnya. Itu kena ingat, sebagai orang Islam kita kena fikir juga tentang ajal. Kalau sampai ajal tak cakap apa, tapi kalau belum sampai ajal kita dapat membantu mangsa tersebut untuk dipulihkan. So yang pertama tentang maksud, apakah maksudkan dengan CPR tersebut? Itulah 2 perkara, iaitu teknik pernafasan berbantu. Kita membantu pesakit dengan buat teknik pernafasan dan juga tekanan jantung. Dia merupakan 2 aspek. Satunya bantuan pernafasan, maknanya mulut ke mulut ataupun mulut ke hidung, dan juga keduanya cara menekan jantung ataupun sebagai istilah urut jantung. Maksudnya mesti ada 2, iaitu gabungan teknik pernafasan berbantu dan juga teknik tekanan jantung. So ini akan menyebabkan menyebabkan mangsa akan dapat diselamatkan. Ini maksud dia. Dua, maknanya pernafasan dan juga tekanan jantung. Itu maksud tentang CPR tersebut. Dan merupakan satu tindakan awal bagi memulihkan mangsa yang telah terhenti nafas dan nadinya. So kita mengatakan inilah first responder, first response. Bila mangsa tersebut tak bernafas dan tak bernadi, terhenti nafas dan nadinya, maka kita perlu bagi bantuan awal. Ini maksudnya kita gunakan CPR untuk membantu mangsa tersebut agar dapat dipulihkan. So apa yang berlaku ialah bila katakan mangsa tersebut kita dapati tak bernafas, terhenti nafasnya dan tak langsung terhenti nadinya, maka kita akan beri bantuan dengan
bantuan pernafasan dan tekanan supaya, ni poin dia lah, supaya bila nafasnya terhenti, bila jantungnya terhenti, maka oksigen tak dapat disampaikan ke otaknya dan juga tak sampaikan kepada sel-sel tubuh. Itu poin dia. Bila nafas terhenti, nadi terhenti, bermakna tak ada oksigen yang dihantar ke otak mangsa dan juga di bahagian-bahagian tubuhnya, organ-organ tertentu. So apa berlaku ialah bila mangsa tak dapat oksigen, otak mangsa tak dapat oksigen yang cukup selama 6 minit, maka akan berlakulah sel-sel tersebut akan rosak. Sel-sel tersebut akan rosak setelah tak mendapat oksigen lebih daripada 6 minit. So apa berlaku sini lah, bila kita buat CPR, kita akan cuba menghantar oksigen kepada sel-sel ataupun kepada organ-organ dalaman dan juga pada sel-sel otak. Walaupun dia tak bernafas, kita tetap menghantar. Memastikan otak dapat oksigen terus menerus sehingga sampai bantuan. So, bila otak dapat oksigen, sel otak dapat oksigen, maka sel tersebut tak akan rosak, tak akan musnah, tak akan mati. So dengan itulah peluang untuk mangsa diselamatkan. Itu konsepnya. Bila dia tak ada nafas, apa yang berlaku? Otak tak menerima oksigen, organ-organ tak terima oksigen. So bila otak tak terima oksigen, maka apa akan berlaku? Berlakulah stroke. Berlaku dia kata sebagai stroke. Bila stroke tu makna dia, biasanya orang kena stroke, sel otak dia akan rosak dan musnah sebab dia biasanya lebih 6 minit. So ada sel otak yang akan musnah mengakibatkan mangsa tak boleh pulih sepenuhnya. Dia akan jadi sedikit cacat, lambat, pergerakannya lambat, dia suka untuk bertutur dan sebagainya. Ini kesan bila kena stroke, maknanya oksigen sampai ke otak dan kita bagi dia punya bantuan, maka berlakulah benda macam ni. So kita tak nak macam ni. Kita tak nak kalau katalah berlaku pada mak ayah kita di rumah, tiba-tiba kena serangan jantung, kena stroke, dan kita tengok sahaja sampai nak tunggu ambulans. Dan biasa ambulans di Malaysia ni dia makan masa untuk sampai ke tempat kejadian. Jarang sampai awal. Paling cepat pun tak tahulah berapa dia punya respon time. Saya rasa paling cepat pun 10 minit. Kalau 10 minit tu maknanya dia sel otak dah memang banyak yang telah rosak. Kalau 10 minit tu memang dahsyat lah. So kalau kita lambat, maka berlakulah kerosakan pada sel otak mangsa. So kalau kita dekat rumah, berlaku pada mak ayah kita, kita tolong. Dengan skill yang kita belajar, kita buat. Supaya apa? Bukan benda ni bukan hanya untuk nak lulus ujian staf saja pegawai, tapi untuk kehidupan kita sebenarnya. Itu yang kita nakkan benda tu berlaku, ya. So konsep tadi saya dah terangkan. Yang ini tolong ingat betul, sebab yang inilah kadang dalam ujian kenaikan pangkat, pelatih-pelatih, peserta-peserta kena terangkan kepada jurulatih. Khususnya kalau saya yang menguji lah. Kalau saya menguji, saya akan detailkan sebab benda ni bukan main-main, benda ni melibatkan nyawa. So kena detail betul-betul. Baik, pertamanya, bila nafas terhenti, nadi terhenti, apa akan berlaku ialah otak tak akan dapat oksigen, organ tak akan dapat oksigen. So sel-sel ini hanya boleh bertahan maksimum 4 ke 6 minit. Selepas 6 minit, sel otak, sel-sel yang ada yang tak dapat oksigen akan rosak dan akhirnya akan mati. Dan bila sel mati, tak ada gantinya. So di situlah berlakunya kecacatan seumur hidup. Dan kalau orang kena stroke, dia akan mulalah jalan pun tak apa nak elok, lambat pick up dia, lambat tindak balasnya, bercakap pun tak boleh bercakap. Diperlukan masa yang panjang untuk dipulihkan. Sebab sel otak ada yang telah mati. Itu yang pertama konsepnya. Kemudian apa yang berlaku ialah bila telah begitu, bila sel tak dapat oksigen, sel akan mati. So apa kita buat? Saya ingat dia hanya tahan 6 minit.
6 minit dan respon time bagi kita punya paramedik saya rasa lebih 10 minit. Walaupun rumah kita sebelah hospital, kalau kita call pun rasanya ambil masa paling kurang pun 10 minit nak sampai. Sebab banyak prosedur kan, terima panggilan sebagainya. So masa itulah masa yang kritikal. Antara mangsa tersebut telah tumbang, jatuh sebab tak ada oksigen dan sampainya ambulans, itulah masa kritikal. Asbab untuk menentukan sama ada dia ni kalau hidup lagi akan sembuh dengan cepat ataupun kalau dia hidup dia akan cacat seumur hidup. So kita ada peluang untuk membantu sebenarnya. Okey, dan kita tahu sebenarnya macam mana benda tu boleh membantu. Macam mana kita punya teknik CPR tersebut boleh bantu sel-sel yang tak dapat oksigen. Okey, kita kena ingat bahawa dalam atmosfera ini, okey, ada oksigen, ada nitrogen, ada karbon dioksida. Okey. Dan kita tahu dalam udara ini ada 21% oksigen. Dalam udara kita ni ada 21% oksigen. Yang lain tu adalah nitrogen. Okey, karbon dioksida tu adalah hasil daripada kita punya proses perkumuhan. So bila kita bernafas, yang 21% tu kita tarik nafas masuk dalam badan kita, kita hanya pakai 5% sahaja. Okay, kita hanya pakai 5% sahaja. So 16% oksigen kita sedut tu dia akan dikeluarkan semula. Nampak? Itu konsep dia, sains. Okey. Udara ada 21% oksigen, kita tarik nafas, kita masukkan 21%, tapi kita guna hanya 5%. So 16% akan dikeluarkan semula. 16%. So yang itulah yang kita hembus itu mengandungi bukan hanya karbon dioksida tapi juga mengandungi oksigen. So oksigen itulah yang kita tiup masukkan dalam paru-paru ataupun jantung mangsa, dan untuk nak menghantar oksigen tersebut ke otaknya kita perlukan tekanan. So tekanan itu akan menghantar udara yang kita hembus yang ada oksigen itu ke otak dan bahagian-bahagian tubuh mangsa. Dengan ini, walaupun mangsa tak sedar diri lagi, kita tetap menghantar oksigen ke sel-sel otak. Walaupun mangsa tak sedar, tapi sel otak tetap mendapat oksigen walaupun minimum. Jadi ini akan mengelak daripada kerosakan sel-sel otak. Dan itulah asbab untuk menyelamatkan mangsa tersebut daripada, orang kata bukan mati, daripada kecacatan yang kekal. Okay? Sebagai orang Islam, dia bab mati tak boleh cakap banyak. Okay? Bila sampai mati, tetap mati. Walaupun kita bagi CPR ke, bagi alat yang canggih ke, mati tetap mati. Kita bincang kalau ditakdirkan mangsa tersebut masih panjang umurnya dan kita nak mangsa tersebut tetap sihat dan pulih dengan cepat. Itu konsep sebenarnya dalam Islam. Okay? Jangan cakap bila katakan mangsa tersebut mati, kita menyalahkan diri kita. Kalaulah kita cepat bagi CPR dan sebagainya. Itu jangan. Sebab itulah takdir. Kematian tak boleh cakap apa. Tapi kita cuba nak membantu sekiranya mangsa tersebut panjang umurnya, kita nakkan dia cepat pulih daripada kemalangan tersebut. Itu konsep dia. So kita tiup. Bila kita tiup menghalangi oksigen, oksigen itu akan masuk dalam paru-paru mangsa dan kita kena buat tekanan supaya tekanan itu akan menghantar oksigen ke otak, ke sel-sel otak dan sel-sel badannya. Itu konsep dia. Itu konsep dia. Konsep tentang CPR ini. Itu kena tahulah. So kalau sekiranya kita tak laksanakan CPR ini, maka akan berlakulah dua keadaan, iaitu keadaan kematian. Kematian apa? Satu dipanggil sebagai kematian klinikal. Satu lagi dipanggil sebagai kematian biologikal. So bila melibatkan CPR ini, dia akan menyebabkan dua jenis kematian, iaitu kematian klinikal, yang kedua kematian biologikal.
So yang berlaku pada orang yang kena serangan stroke tapi tak mati, dia kena stroke, dia masih hidup, tapi lepas hidup tu dia akan mengalami sedikit kecacatan. Dia punya tenak badas lambat, sukar untuk bercakap, sukar untuk bergerak dan sebagainya. Yang ini sebagai kematian klinikal. Sebab apa? Sebab oksigen tak sampai ke otaknya dalam masa maksimum 4 minit. Okay. Mana dia sel otak tu dia tak mati tapi dia lemah. Dia lemah dan mungkin rosak. Okay. Jadi kita nak pulihkan itu yang akan pesakit lambat pulih. Okay. Tetapi kalau kematian biologikal, mangsa tersebut telah dibiarkan lebih daripada 6 minit. Okay. Mangsa tersebut dia terbaring, terbiar tanpa ada bantuan lebih daripada 6 minit dan kemungkinan banyak sel-sel otak, sel-sel badan telah mati. Bila banyak sel tersebut mati dan akhirnya mangsa pun sebab jadi punca kematiannya. Sebab apa? Jantung terhenti, tak dapat oksigen. Itu antara punca kematian, dikatakan serangan jantung. Okay. Itu sebab tu ini dia panggil sebagai kematian biologikal, kematian yang sebenarnya. Kalau yang pesakit stroke yang masih hidup tu, dia panggil sebagai kematian klinikal. Apa yang mati? Sel-sel otaknya telah mati. Tapi kita punya otak ni banyak sel. Walaupun dia mati, masih ada yang sel yang boleh hidup. Tetapi bila dia yang mati, dia akan merosakkan kita punya tingkah laku yang sebenar. Kita dah bercakap pun tak berapa nak fasih, nak cakap pun kata telur, gerakan kita pun lambat berfikir, macam-macam lah. Itu yang kita tak nak. Itu kita tak nak. Kita nakkan supaya kalau mangsa tu terkena stroke, serangan jantung, dia terkena, dia masih lagi boleh hidup dengan seperti biasa. Tak nak dia hidup tapi dalam keadaan dia cacat yang kekal. Okey, itu konsep dia, ingat Itu konsep ni menyebabkan kalau kena stroke, tak nafas tak terhenti, konsep dia otak, sel otak tak dapat oksigen yang pertama. Okey, bila berlakunya terhenti nafas, sel otak tak dapat oksigen. So apa kita buat? Kita akan bagi hembusan nafas pada kita yang ada 16% masuk ke badan dia dan kita pump, kita tekan. Bila tekan, oksigen sampai ke otak mangsa dan akan beri oksigen pada sel otak, maka sel otak tu akan dapat diselamatkan. So tak adalah kematian klinikal dan tak adalah kematian biologikal. Itu konsep sebenarnya. Okay, yang inilah yang pelatih-pelatih yang peserta-peserta kalau nak mengikuti kursus kenalan pangkat, kena terangkan dengan jelas kepada pegawai. Sebab ini peringkat pegawai waran, dia kena detail. Kalau setakat saja tak ada masalah, tapi pegawai waran dia kena detail. Maknanya dia pelatih kena faham betul-betul apa yang mereka nak buat dengan aplikasi CPRI ini. Itu yang paling mustahak lah. Okey, setakat ni tak ada masalah. So, apakah tanda-tanda yang kita nak kenal pasti yang mengatakan mangsa tersebut perlu dirawat secepat mungkin? Apakah tanda-tandanya? Okey, pertamanya kita dapati mangsa yang terbaring, nafasnya terhenti. Kita jumpa mangsa yang terbaring dan kita semak, cek nafas dia terhenti. So kita kena bagi. Nafas kita kena bagi cepat mungkin. Kenapa nafas terhenti? Mungkin sebabkan dia lemas dalam air, lemas dalam asap yang tebal, keracunan, terminum racun ke ataupun gas beracun, tercekik, serangan jantung. Maksudnya jantung tu dia tak berfungsi sebab apa? Sebab salur jantung tu tersumbat, ataupun dia punya rhythm dia terhenti. Kena serangan jantung, kena stroke. Maksudnya stroke ni lah otak tak dapat oksigen cukupnya sebab ada gangguan-gangguan, dia punya salur-salur tersumbat. Kena latrate, kena short kan, latrate pun akan menyebabkan nafas kita terhenti.
Kemudian kepala kita terhantuk, kena ketuk dan sebagainya, sama. So benda-benda ini punca-punca yang menyebabkan menyebabkan nafas terhenti. Supaya nafas terhenti, kita dapati nafas masa terhenti, kita kena bagi CPR serta-merta. Jangan tangguh. Sebab kita tak tahu dah berapa lama masa tersebut terbaring di atas bumi, atas lantai. Tak tahu. Kita jumpa pun dah berapa lama dia terbaring. So kita kena bagi tindakan serta-merta kepada mangsa tersebut. Okey, nafas terhenti disebabkan oleh punca utama serangan jantung. Okey, serangan jantung ni dia punya simptom dia tiba-tiba rasa jantung ni rasa macam tertekan, rasa terhimpit. Itu serangan jantung. Antaranya rasa macam tiba jantung kita macam terhimpit, sesak nafas, kemudian kita rasa kebas pada bahagian sebelah kiri, daripada leher kita sampai ke tangan kita rasa kebas. Okay. Itu maknanya ada simptom-simptom masalah jantung. Yang paling-paling teruk ialah bila sakit dada tu dah terhimpit, kita berpeluh, tapi peluh dingin. Peluh dingin, maksudnya peluh rasa sejuk, dingin. So itu memang tanda-tanda masalah jantung. So bila orang kena masalah jantung ini, dia tak terus nafas terhenti. So kita kena rehatkan sahaja. Serangan jantung ni kita rehatkan dia, bagi ubat. Okey. Tapi kalau yang jenis jantung terhenti pula, tadi serangan jantung, mana dia? Serangan jantung ni ialah darah tak disampaikan ke jantung. Darah punya flow tu tak sampai ke jantung dengan sempurna sebab ada penyumbatan, tersumbat dia punya salur darah tersebut. Tersumbat, sama ada dia tersumbat ke kolesterol ke, atau sumbat. Tapi jantung terhenti ni tiba-tiba dia stop. Sebab apa? Dia punya elektrik dia tu tak kena. Dia malfunction. Okey? So dia terhenti. Yang inilah, bila jantung terhenti inilah kita kena gunakan bukan hanya CPR, tapi kita kena gabungkan dengan guna alat AED. Alat AED, nanti saya tunjukkan apa tu alat AED. Sebab itulah saat ni bila melibatkan CPR, bila datangnya ambulans, dia akan buat CPR dan juga akan bagi AED. Sebab biasanya jantung terhenti sebab masalah nafas ni jantungnya terhenti. Rentak jantung tak normal. Ini antara masalah utama. So bila kita melihat pesakit ataupun mangsa jatuh terlantar, kita akan buat semakan dahulu. Kita kena kenal pasti sebab apa dia jatuh. Lepas tu kita tengok keliling. Nanti saya akan masuk dalam bab menilai situasi. Ini indikasi maksud dia, kalau kita nampak mangsa sebut terbaring, kita tengok tak ada pernafasan, tengok nafas pun tak keluar nafas langsung, dada tak berombak, nadi pun tak bergerak, maknanya dia memanglah kita kena bagi bantuan awal serta-merta. Jangan ditangguh-tangguh. Sebab kita cuba nak bantu pesakit, kalau dia umurnya panjang, dia cepat pulih. Itu dia. Jangan fikir dia mati. Kalau dia mati tu ajar dia. Kita fikir kalau dia punya umur panjang lagi, kita bantu untuk pemulihan yang lebih cepat. Itu kita nakkan. Kena faham yang itulah. Jangan kita rasa bersalah bila kita cuba rawat pesakit, bantu dia meninggal, kita rasa bersalah. Tak ada apa. Sebab itu memang ajal dia. Kita hanya bantunya saja. So untuk melaksanakan CPR ini, dia ada protokolnya. Protokolnya iaitu yang dibagi sebagai protokol DRCAB. Dr. Cap. Itu protokolnya. Untuk protokol 2015, dia lebih kepada tekanan jantung. Dia lebih menitik beratkan kepada tekanan jantung. Sebab apa? Sebab ILCO membuat andaian, bila walaupun orang tersebut pengsan, nafas dia terhenti, tetap ada oksigen dalam dia punya salur-salur darah tu, mesti ada. Tetap ada, cuma tak sampai ke otak. Jadi dengan tekanan tersebut akan menggerakkan darah dan oksigen ke otaknya. Sebab itulah dalam protokol 2015 lebih diutamakan tentang tekanan jantung berbanding dengan pernafasan.
Okey, tu bezanya protokol 2015 dengan sebelum ni. Dia lebih mengutamakan tekanan jantung berbanding dengan pernafasan. So tu dipanggil sebagai Dr. CAB. So kita akan huraikan satu persatu dia punya protokol supaya kita dapat laksanakan dengan yang terbaik. Dengan yang terbaik. So bila berlakunya kemalangan, kita dah biasa buat, teruskan usaha kita untuk bantu. Jangan fikir salah dan tak salah. Buat saja. Sebab kita dah belajar kan. Benda ni senang sebenarnya. Cuma kita mungkin panik sebab kita tak biasa buat. Okay. Saya sendiri pun saya pernah, walaupun saya dah lama berkecimpung dalam bidang ni, saya pernah buat CPR pada 2 mangsa. Okay. Tapi dulu meninggal. Dulu meninggal. Okay. Pertamanya mangsa pelajar sekolah, bila aktiviti camping, dia lemas dalam tasik, lemas setengah jam. So kita keluarkan mangsa tersebut daripada tasik, memang confirm dah mati. Tapi sebab hanya saya yang digigil masa tu, nak tak nak saya terpaksa lakukan CPR juga. Sebab itu protokolnya. Okay, kita tak boleh sahkan mangsa tersebut mati. Kita just buat. Dan saya berhenti buat bila saya kata saya letih. Alasan saya. Yang kedua, saya buat kepada mangsa yang baru saja meninggal dunia. Kami tak tahu pun dia meninggal. Kawan dia beritahu, dia mengelupo kesakitan. Bila saya sampai tempat kejadian, dia dah diam. Tapi masih panas kakinya. So sanggap masih hidup. Bagilah CPR pada dia. Dalam masa minit bagi CPR, pegang kaki, dah sejuk. So rasa memang dah mati lah. So kita kata alasan, dah tak nak buat, hantar hospital. Itu protokol-protokol lah. Okey, untuk protokolnya lah, D for danger, itu bahaya. Kita kena tengok bahayanya apa. Kemudian R pada respon tindak balas. Tindak balas kita kepada mangsa, tindak balas kita kepada orang yang menyaksikan kejadian. Kemudian C, circulation, edaran darah tersebut. Edaran darah melibatkan dengan compression. Circulation, edaran darah, dia melibatkan dengan tekanan. C itu. So pada circulation pun boleh, compression pun boleh. A pada dia punya salur pernafasannya. So kita kena buka salur pernafasan. Dan B ni ialah kita bagi bantuan pernafasan. So simple lah sebenarnya. Dalam kejadian sebenar kita pakai CAB je. Kita tengok masa dah tak ada nafas, tak bernadi, terus bagi tekanan, betulkan dia punya pernafasan, bagi pernafasan. Senang sebenarnya. Cuma kita rasa macam payah pula kan. Okey, kita tengok apa yang masukkan danger dan apa yang masukkan dengan yang lain tu. Okey, first, kisahnya. Jika kita terserempak dengan mangsa yang terjatuh, terbaring atas lantai, atas rumput, atas simen, atas bumi, kita perhatikan dulu, tengok, kita nilai tahap keselamatan. So ingat, safety first. Sebagai seorang bantu mula, kena utamakan keselamatan diri kita. Nak tolong orang lain, pastikan kita yang selamat dahulu. So apa yang kita kena buat ialah, bila sampai ke tempat kejadian, tengok mangsa terbaring, kita perhatikan sekeliling. Perhatikan sekeliling kita sebab apa? Pertama, kita nak pastikan bila kita tolong mangsa, kita selamat. Contohnya, kita terlibat dalam kemalangan jalan raya dekat highway. Kan? Lori punya laju, bas punya laju pun semua, mangsa tersepit. Tengok mangsa tak bernafas. Kita nak tolong. Kita pastikan selamat tak aku tolong. Selamat tak diri aku ini? Okay? Dengan laluan yang laju sebagainya. Tengok. Kalau selamat, barulah kita mulakan pertolongan. Kalau rasa tak selamat, jangan buat kerja. Walaupun mungkin mangsa tu akan masalah. Kita tak nak ada 2 mangsa. Tak nak mangsa satu mangsa. Satu tu mangsa yang telah ada kemalangan. Mangsa kedua kita. Kita tolong, kita pula kena accident. Kita tolong, kita pula kena senjata elektrik yang ada dekat sekitar tersebut. Kita nak tolong dia, kita pula kena batu daripada atas satu kepala kita. Sebab itulah kena menilai tahap keselamatan. So, jumpa mangsa, tengok sekeliling, pastikan kita boleh buat kerja dalam keadaan selamat. Itu poin dia. Okay? Buat kerja dalam keadaan selamat. So, tengok sekeliling, cari. Pertama, selamatkah kita? Yang kedua, tengok sekeliling untuk pastikan
untuk kita buat analisa apakah punca mangsa tersebut jatuh terbaring. So memastikan ada dua. Satu, kita memastikan keadaan keselamatan untuk kita bekerja. Yang kedua, kita tengok punca, cari punca. Apakah punca yang menyebabkan mangsa terjatuh? Kalau katakan sebelah mangsa ada elektrik, ada wire elektrik, kemungkinan anda kita dia kena renyatan. Kalau dekat mangsa tu ada pula ular ke, mungkin kena patukan ular. Kan, kalau dekat mangsa ada batu seketul, batu bata di tempat pula tepi bangunan, mungkin jatuh pada atas. So apa, itulah punca dia. Punca dia terhantuk. Kalau sebelah mangsa ada tangga yang telah jatuh, mungkin mangsa panjat tangga dan jatuh. So nak tahu puncanya. Okey, pertama tahu apa? Tahu tentang nak selamatkan diri kita. Yang kedua, cari punca. So kalau punca sebut boleh dia atasi. Kalau ada elektrik, padam elektrik, tutup, switch off. Kalau ada batu dekat atas, kita mungkin kena alihkan mangsa. Kalau tengah jalan raya yang sibuk, kalau boleh alih, kita alihkan kalau tahu. Kalau tak tahu, jangan buat kerja. Nanti akan menyebabkan mangsa lebih parah lagi. So kat situ kita buat penilaian. Okey, so bahaya persekitaran ini merangkum dua perkara saya ulang balik. Pertama, tentang keselamatan kita yang nak tolong. Yang kedua, nak tengok apakah punca mangsa terbaring. Itu dia. Okey, so kalau ada punca, kita hentikan. Cara henti dia, kalau perlu kita ubahlah mangsa tersebut, kita angkatlah. Okey. Dan kebanyakan yang masalah berlaku pada mangsa inilah bila mangsa tercedera, biasanya dia masih hidup lagi, tercedera atau patah pinggang sebagainya. Cara kita nak selamatkan mangsa yang tak kena, kita angkat dukung sukati kita je. So menyebabkan mangsa tersebut patah tulang belakang dan sebagainya. Mangsa tersebut okey sebenarnya, tapi sebabkan kita punya cara bertindak kasar, menyebabkan mangsa tersebut yang lagi mengalami kecederaan. Sebab tu nak tolong, kena ada ilmu, bukan tolong membabi buta. Jangan nak tolong orang lain, tolong ikut ilmu yang ada, ikut skill yang kita belajar. Kalau tidak, kita jadi bantu. Orang yang buat, kita tolong-tolong sahaja. Jangan pandai-pandai nak angkat, pindahkan mangsa tanpa ada ilmu cara nak mengangkat mangsa. Ditakuti akan menyebabkan lebih kecederaan. Okey, habis tentang kita menilai situasi. Okey, pertama kita nak elak kita tercedera, kedua kita tengok punca dia, ketiga kita cubalah pakai kalau ada alat-alat keselamatan. Okey. Contoh nak buat pernafasan mulut ke mulut, kita gunalah alat. Ambil alat kalau bawa. Lepas tu kalau biasa orang yang dah terbiasa dengan bantu mula ini, macam saya dah biasa dengan bantu mula, dalam kereta saya memang ada alat-alat untuk bantu orang lain walaupun tak pernah guna. Kita siapkan bawa alat-alat ni, alat untuk mulut ke mulut, yang kecil yang besar bawa. Kain anduhnya, kain tiga segi kita bawa juga, sebab kita buat preparation. Walaupun tak berlaku, kita tak nak berlaku, tapi kita buat persiapan. At least ada tentang ubat luka semuanya, ada first aid tu mustahak. So dalam first aid ada benda ni lah. Tapi kalau kita tak ada benda ni, kita buatlah apa yang patut. Kalau rasa selamat, tolonglah. Kalau rasa tak selamat, tambah musim-musim COVID ni kan, takut orang tu pingsan, kita nak buat mulut takut dia ada COVID ke apa, takut nak buat, jangan buat. Okey, tu dia. Itu contohnya. Okey, musim COVID ni kan, mungkin orang tu kena COVID. So kita tengok orang tu pingsan. Kalau kita rasa selamat, kita buatlah pernafasan mulut ke mulut tanpa ada peralatan. Kalau takut tak selamat, jangan buat. Sebab apa? Keutamaan pada keselamatan diri kita. Okey, sebab bila tolong mangsa zaman sekarang ni, pertama COVID, kedua takut HIV. Bila kita mulut ke mulut, mungkin terkena dia punya air liur dia, kena kat kita. So akan berlakunya perebakan penyakit, HIV. Mungkin ada hepatitis A, B sebagainya. So nak elakkan jantan kuman, nak elakkan jantan kuman, kita kenalah pakai alat-alat pelindung yang seperti inilah. Okey, yang ini ada dia punya
mulut kan. Sama ada yang besar tu ataupun beli yang plastik tu. Kan, kalau yang beg kecil tu, yang kat sini yang budak ni, ini dalam RM5 je. Ya, RM5, RM3 boleh dapat. Yang ni mahal sikit lah, dia RM20, RM50, tengok lah. Kan? Tapi kalau sebagai pengantin mula macam saya, benda ni kena ada dalam saya punya kereta dan sebagainya untuk nak membantu. Okey ya, itu tentang bahaya. So dah habis tentang bahaya persekitaran. Okey. Dah habis. Lepas tu ingat saya ulang balik, bahayanya ada 3 perkara. Pertama, kita nak pastikan kita selamat untuk buat kerja. Yang kedua, kita nak pastikan punca mangsa tersebut terbaring. Yang ketiga, kita nak selamatkan kita daripada jangkitan kuman. Itu tentang bahaya. So tengok mangsa, jangan terus bertindak. Utamakan keselamatan. Itu paling mustahak. Okay? So bila kita dah tengok mangsa tu clear, kita boleh tolong. Kita sahkan kita boleh tolong dia tanpa adanya kecederaan yang akan menimpa. Langkah kedua, kita buat tindak balas. Okay, kita pergi kat mangsa buat apa? Kita cuba gerakkan mangsa. Okay. Masa gerakkan mangsa, tak perlu kita nak pegang dia dan goyang. Tak perlu. Kita hanya tepuk. Tepuk je. Kita tak nak ada melibatkan mangsa tersebut dia goyang. Sebab kemungkinan mangsa tersebut mengalami patah tulang belakang ataupun kecederaan tulang belakang. So bila kita goyang kuat sangat, dia akan menyebabkan patah. So bila jumpa mangsa, kita hanya tepuk. Tap dia. Nanti ada video dia, tap. Okay? Tepuk untuk nak menyedarkan mangsa. Kalau mangsa tersebut tertidur, dia akan bangun lah. Kalau mangsa mabuk, dia akan bangun juga. Tapi kalau tepuk dengan jeritan kita jeritan, tuan. Hello. Kita tekan dia kan, hello. Kita gerak, dia tak sedar. Mungkin dia pingsan. Mungkin nafasnya terhenti. Tapi kalau dia tidur, kita gerak, dia akan bangun. Kalau bangun, mana dia tak ada masalah. Kalau tak bangun tu masalah. Maksud dia mungkin dia pingsan dan mungkin dia memang tak bernafas. So kita kena bagi bantuan pernafasan. Itu ya. Dah settle keselamatan, kita tepuk dia. Okay, tepuk dia. Sebab apa? Kita nak kena pasti tahap kesedaran mangsa. Nak kena pasti tahap dia sedar ke tak sedar. Itu sebenarnya nak kena pasti tahap kesedaran mangsa. Tempat sentuh, kita sentuh dekat bahagian sini bahu ni. Tentuh sini ya. Tak payah pegang tangan, goyang-goyang dia. Tak payah goyang badan ya. Kita sentuh. Encik. Kan tepuk. Encik. Betul tepuk dia. Encik okey tak? Itu cara dia. Kita nak sedarkan mangsa tersebut. Nak pastikan dia memang pingsan ataupun saja tidur ataupun mabuk. Itu nak pasti ya. Dan kita jerit untuk bagi respon pada mangsa. Dan jika mangsa tak bangun-bangun juga, so kita kena anggap memang mangsa tersebut pingsan. Okay. So bila berlaku tu, kita dah gerak, dia tak bangun, kita hanya tunduk seketika pada bahagian kepala dia. Just tengok dia punya dada dia dan tangan dia. Kita tengok ataupun tengok macam tu je. Dia tak payah tunduk. Tak payah nak betul kepala, tak payah. Untuk protokol 2015 tak perlu nak betulkan kepala. Sebab kita pentingkan kepada tekanan. So bila dah gerakkan mangsa tak bangun-bangun, kita tengok mangsa, tengok dada dia, ada tak berombak dada dia. Tengok kat tangan dia, ada tak pergerakan sikit. Okey. Kalau tak ada berombak, maksud dia memang nafas dia stop. Ataupun walaupun nafas dia ada berombak, tapi nafas dia lain macam. Bunyi macam kerbau nak mati. Kan dia bunyi nafas tu abnormal lah saya cerita. Sama ada tak bernafas ataupun abnormal, lain macam bunyi dia, terus bagi tekanan. Kita hanya mematikan 5 ke 10 saat. Selepas tergerak, dia tak bangun-bangun, tengok bahagian dada dia, tengok ada tak perubahan, dada tu berombak tak. Kalau tak berombak ataupun ada nafas tu lain macam bunyi dia, dia punya bunyi lain macam, anggap abnormal,
terus bagi CPR, iaitu bagi tekanan jantung. Okey, yang ni ya. Macam ni kita tengok. Tak perlu kita nak dongak tak perlu dongak. Untuk protokol 15 tak perlu dongak sebab dia tak perlukan pernafasan. Dia terus pada tekanan. So dia tengok nak pastikan betul tak masa tadi tak bangun, masa tadi tak sedar, memang betul-betul tak nafas. Dia tengok 5-10 saat. Kalau dah clear tak ada ni, terus buat langkah seterusnya. Nanti saya tunjuk dalam demo saya lah, insyaAllah. Terus, pertama, kita terus hubungi ambulans ataupun bomber. Bomber pun sekarang ada dia punya tim medik dia. Okay? So, kalau kita ada handphone, kalau kata ada orang lain dekat situ, kita tempatkan jadian, kita arahkan seseorang, terus point pada orang sebut. Jangan hanya cakap umum. Tolong panggil ambulans. Tak boleh. Sebab apa? Orang akan engkau lah panggil. Tak boleh. So kita kata, encik yang baju merah tu, tolong call ambulans. Kita point terus pada orang supaya dia bertindak. Kalau cakap umum, encik tolong sesiapa, tolong call ambulans. Ada yang panggil, tak ada yang kata tak payahlah, engkau lah panggil. Ada tolak menolak. Okay, so kalau ada orang ramai, kita terus point, encik pakai baju merah tu, tolong call ambulans. Okay, satu. Yang kedua, minta dia panggil, dia bawa AED. Tapi dia sebenarnya nak ada lah. Okay. Dia kata AED tu maksudnya ambulans faham. Faham apa? Mangsa memang ada masalah pernafasan, jantung terhenti. Okay. Kalau dia cakap panggil ambulans, dia datang, memang datang. Tapi sebut AED, dia tahu mangsa sebut mangsa yang ada masalah pernafasan. So kena cepat. Kalau patah tak apa, lambat tak apa. Okay. Apabila dia pingsan dia dah keluar. Tapi kalau pernafasan lambat, dia akan menyebabkan clinical death. Okay, kematian klinikal. Okay. So ingat, suruh dia bawa AED. Ini alat AED. Okay. Ini alat AED yang saya gunakan. Ini untuk latihan. Ini untuk latihan. Okay. Benda yang akan letak dekat dada lah. Tapi bukan dada kita. Dada patung. Yang ni. Alat ni. Latihan pun mahal juga dekat 1,000. Kan? Kalau beli yang betul punya alat AED, harga dia paling-paling murah pun 10,000. Ada yang 20,000. Kan? Alat-alat ni sekarang ni dah banyak juga kat Malaysia, terutama tempat bangunan-bangunan lah. Kan, bangunan-bangunan letak kat airport, dekat kalau banyak ni kat KLCC banyak. So dia tulis AED. So kalau berlaku apa, pecahkan cermin, ambil dah pakai. Itu je. Okey, so bila dah bagi respon kepada pesakit pada mangsa, respon kedua kepada minta bantuan ambulans. Arahkan seseorang, encik baju merah tolong call ambulans dan pastikan mereka bawa AED. Ada mangsa yang mengalami masalah pernafasan. Okey, kalau kita yang diarahkan, kalau kita yang kena panggil ambulans, pastikan, ini pastikan kena buat Kalau kita kena sebut nama kita. Nak cepat layanan, sebut bila call ambulans, call yang 999, cakap nama saya, nombor IC saya. Sebab lebih dia orang percaya. Kalau cakap nama saja, dia orang tak percaya walaupun dia ada nombor telefon kita. Sebut nama, nombor IC dan tempat kejadian dan apa yang berlaku. So bila sebut nama IC memang betul. Kalau sebut nama saja, mungkin panggilan palsu. Okey, so kita sebut nama, IC, tempat kejadian dan apa yang berlaku. Kalau boleh, berapa lama telah berlaku. So paramedik dah dapat standby, dapat gambaran apa yang mereka akan buat. Dia akan buat preparation masa perjalanan untuk apa yang kena sediakan. Okey. So inilah antara respon kita untuk nak panggil paramedik ambulans. Okey, bomber pun dah boleh panggil sekarang dah. Dia pun ada tim ambulans dia. Bomber sekarang kan. Dah canggih lah sekarang ni bomber. Kan dulu hanya bakar untuk kebakaran, sekarang ni dia ada tim dia. Dia ada tim sendiri. Apa berlaku dia akan tim medik dah ada dah, bomber punya style sekarang ni. Okey, habis. So kita dah bincang tentang danger. Tengok persekitaran. Dah okey clear. Sebelum bagi bantuan, kita akan buat respon, sedarkan mangsa. Kalau tak sedar juga, kita akan nilai dia punya nafas dia. Tak bernafas juga, kita call ambulans. Okay.
Dan bila call ambulans, kita dah arahkan orang lain call ambulans, apa kita buat? Terus buat circulation, terus bagi tekanan. Tak ada lagi nak dongak-dongak, tak ada. Kita tengok tak ada nafas, tengok biasa tak ada nafas, terus buat tekanan. Okey, pertama kena tahu di mana nak tekan. Okey, so kita tekan center ni, sternum dan tengah dada ni, bahagian putih kan, tengah-tengah putih ni. So letakkan tapak tangan ni, perut tangan ni letak kat tengah sini. Okey, tak tengah. So jantung dia lebih pada ke kiri sebenarnya. So letak kat tengah, kita mengalir ke sebelah kiri. So saya lebih suka buat kerja, saya berada di sebelah kanan mangsa. So letak tangan bertindih begini. Kan, bertindih macam gambar ni lah. Okey. So kita kesan sternum, dia tengah-tengah letak. Okey. Tak ada lagi yang ukur-ukur, tak ada. Itu zaman dulu punya. Zaman sekarang dia tak perlu kata tu. Dia tahu letak kat tengah, insya-Allah kena. Okey. Kedudukan tangan, tengoknya gambar ni, pastikan tangan kita lurus. Bahu kita di atas dada mangsa. Lurus. Kita tengok nanti ada video, tengok ni, tengok gambar ni. Nampak ini tekanan dia, kedudukan dia kat sini. Okey, ini kedudukan dia tangan yang baju biru ni. Ini kedudukan tangan. Itu kena betul. Kemudian pastikan tekanan kita 30 kali. Tekanan 30 kali tekanan. Satu set 30. Dan kedalaman tekanan 5 ke 6 cm ataupun 1/3 ketebalan dada dia. So kena buat tak boleh, ni kalau badan besar Mak Saleh, dia kena tekan kuat sikit. Okey, dia 5 ke 6 cm. So sebab tu kena batil dengan patung mannequin tu, kena batil sebab dia dah set dah. Kalau tekan tepat, dia akan bunyi ataupun akan menyala lampu. Menyala lampu tu bunyi lah tu, kena tepat lah tu. Kalau tekan-tekan lampu tak menyala, tak keluar bunyi, maksud dia tekan kita terlampau dangkal, apa cetik, tak dalam sangat lah. Dah kita. Okey, tu kat sini kena ingat Pertama, kedudukan di mana nak tekan. Keduanya, bilangan tekanan 30 kali. Ketiganya, kedalaman 5 ke 6 cm atau 1/3. Yang keempat, kelajuannya. Kelajuannya kalau kita tekan tu 100 ke 120 kali seminit. Kita tekan, maksud dia satu saat 2 tekanan. Itu paling laju lah. Ataupun kita kena buat 30 tekanan dalam masa 15 ke 18 saat. Itu dia punya range dia. Okay. Kalau tak faham apa itu 100 ke 120 seminit, 30 kali, sebab kita buat 30 kali, 30 kali tekanan itu mestilah dalam 15 ke 18 saat. Itu dia punya kelajuan. Jangan perlahan, jangan laju. Sebab kita nakkan bila kita tekan mangsa tersebut, kita tekan, kita lepas. Kita bagi peluang dada dia ditekan dan kembang semula. Jangan tekan, dada tak naik, kita tekan lagi, tak boleh. Dia tak akan sampai. So kita tekan dadanya, bila tekan dada, kita lepas. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Supaya barulah boleh pump. Sebab tu dia bagi masa 30 kali tekanan dalam masa 15 ke 18 saat. So berlatih kan? Nak tahu dia punya skill tu kena berlatih pakailah patung ke, pakai bantai yang keras ke, tekan. Kedalaman 5 ke 6. Kelajuan dia 15 minit ke 15 ke 18 saat selama 30 tekanan. Iaitu yang kena buat. Yang ini paling mustahak dalam CPR. Okey. Itu kedudukan circulation dia tu. Baik. Kemudian selepas dah habis 30 tekanan, barulah kita akan buka salur pernafasan mangsa. Ini dipanggil kaedah hip tilt chin lift. Kita letak tangan dekat dahi, letakkan tangan dekat dagu, tolak. Dongakkan kepala mangsa tersebut
supaya nak membenarkan salur pernafasan ni boleh dilalui oleh udara. Tak adalah dia punya anak tekak tu menutup salur pernafasan. So kita letak tangan kat dahi, satu tangan kiri kat dahi, tangan kanan dekat dagunya, tolak. Tolak. Tolak maksimum supaya salur pernafasan dia punya lidah dia anak tekak tak menghalang laluan. Okey. Dan kedudukan kita, saya lebih suka berada sebelah kanan mangsa. Mangsa terbaring kan, ada belah kanan. So main. Itu maknanya kita membuka salur pernafasan mangsa. Sebab apa? Sebab kalau kita tak buka, kita tiup, bagi hembusan dia tak masuk. Okey? Dia tak masuk. So kita buka supaya nak membenarkan udara masuk dengan elok, dengan sempurna. Barulah dia punya dada boleh kembang. Kita tiup. Itu konsep dia. Okey ya? Ingat tekan, tolak. Okey, ada video dia tentang tu. Itu tentang membuka salur pernafasan. Dan dalam bab ini, kita tak perlu nak semak dia tersumbat tak tersumbat. Kita hanya buka salur pernafasan. So dalam airway ni, salur pernafasan, kerja kita ialah just dongakkan kepala mangsa dan terus bagi hembusan penyelamat. Tak perlu nak semak tersumbat tak tersumbat, tak perlu. So kita bagi, dah kita betulkan pernafasan, kita akan bagi pernafasan. Kita dah betulkan salur pernafasan, terus bagi pernafasan, kita tiup. Jangan kuat sangat, jangan pelan sangat. Satu saat tiup. Lepas tiup, tengok naik tak dada dia. Kalau dada tak naik, kita tiup, dada tak naik, kemungkinan yang pertama kepala tak dongak. Kepala tak dongak betul-betul. Itu pertama, kemungkinan pertama. Yang kedua, kemungkinan bocor. Maksud dia, kita tak tutup hidung yang sepenuh. So, bila kita ada dongak, kita akan tutup hidung mangsa, tutup dan buka mulut. Kita masuk mulut ke mulut, tiup. So, kalau ada kebocoran, sama ada masa mulut ke mulut tu ada kebocoran, ataupun hidung tak tutup rapat, angin kita tiup kat mulut, keluar kat hidung, sebab itulah dada tak kembang. So, dada tak kembang sebab apa? Satu, sebab salur pernafasan tak buka betul. Dua, sebab ada kebocoran pada mulut ataupun pada hidung tak tutup. Okey. So, bagi tiupan 2 kali ya. So, tiupan pertama kita tiup, kalau tak naik, dada tak naik, barulah kita check sama ada tak dongak betul, tak tutup rapat, atau mungkin ada benda tersumbat dalam mulut dia. Okey, mungkin benda tersumbat. Benda tersumbat, kita congkirlah. Finger swab, kita masukkan tangan kita, congkir keluar benda yang tersumbat. Kemudian bagi lagi satu hembusan. Hembusan 2 je. Kalau dua-dua tersumbat, tak apa. Pertama tiup tak jadi, kedua tiup tak jadi, teruskan dengan tekanan. Sebab protokol dia lebih pada tekanan jantung. Okey? Itu konsep dia. Kalau tak jadi juga, tekan saja. Kita tekan 30 kali, tiup 2 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Itu prosedur dia. Kita tekan, tiup. Tekan, tiup. Okey? Itulah kerja kita. Cara hembusan dia, tiup, buka, tutup hidung, dongakkan kepala mangsa, tutup hidung, buka mulut, tiup. Masukkan mulut maksimum. Okay. Kalau pakai alat lagi senang. Okay. Sekup alat tu je kat mulut dan hidung dia tiup je, lagi mudah. Okey, kemudian check lepas tiup, tengok naik tak dadanya. Kalau tak naik, mungkin tak cukup dongak, mungkin ada tersumbat, mungkin ada kebocoran. 3 perkara je. Tak dongak betul, ada kebocoran, dan juga tersumbat. Okey. Saya ulang dah. Kita ulang dan ulang. So kalau berlakunya, kalau tersumbat, finger swab, masukkan jari, tarik keluar benda yang tersumbat. Tak boleh juga pakai teknik lain. Terlentang dia, tepuk belemnya, berikat. Itu teknik untuk nak keluarkan benda tersumbat. Keluar benda tersumbat. Itu antara kaedah-kaedahnya lah. Dan sampai bila kita nak buat kerja ni?
nak tekan 30 kali, tiup 2 kali. Tekan 30, tiup 2 kali. Saya kalau uji pelajar, uji student, saya akan buat 4 set. 30, 2. 30, 2. 30, 2. 32. Sebab nak bagi dia rasa penat ke tak penat buat kerja ni. Memang penat. Okay. So, bila nak berhenti? Pertama, bila penyelamat rasa dia dah tak larat nak buat, berhentilah. Sebab ingat, prinsip penyelamat ialah selamatkan diri kita dahulu. Okay. Ada letih, kita cakap dah tak larat, so ganti orang lain. Ataupun kalau tak ada orang lain, cakap tu je lah. Jangan memudahkan diri kita. Yang kedua, sampainya AED. Walaupun ambulans tak sampai lagi, tapi ada orang bawa AED. Okay, contohnya kita dekat lapangan terbang. Okay, ambulans tak sampai lagi, tapi ada kawan tu pergi ambil AED yang letak dekat dinding, ambil bawa. So kita terus bagi AED. Kita bagi alat tu. Okay. Walaupun tak sampai lagi ambulans. Okay, ada sampai AED. So pertama kita letih, kedua AED dah sampai, alat itu sampai. Ketiganya, mangsa tersedar, mangsa terjaga, mangsa telah pulih walaupun tak sepenuhnya. Tanda pulih macam mana? Dia akan terbatuk. Bila orang terhenti nafas ni, dia akan terbatuk, dia akan kan? Tu anda dia sedar dah tu. Dah sedar, okey cukup, tak payah buat dah. Kalau datang ambulans, serah pada ambulans. Okay, paramedik. Yang keempat, sampainya paramedik. So ada 4 perkara nak berhenti. Pertama, kita keletihan. Yang kedua, sampainya AED, ada orang buat AED untuk kita bantu pakai alat AED. Ketiga, mangsa telah sedar. Yang keempat, ambulans sampai. Dan ambulans sampai pun jangan terus berhenti. Kita buat sampai ambulans dah bersedia untuk nak tukar ganti, tukar tugas, baru kita serahkan kepada ambulans tersebut. Dan akhirnya, bila dah sedar, kita akan buat kedudukan pemulihan. Okey, inilah. Nanti saya akan tunjukkan semua dalam video yang pendek, video dalam 6 minit lah video ya. So nanti saya akan bagi link kot pada semua penonton video ni dalam YouTube sebenarnya. Kami dah rakam tahun 2019 kot, tak salah. Okay, boleh tengoklah untuk dapatkan teknik-tekniknya. Kalau nota ni pun mungkin saya boleh bagi nanti. Saya akan bagi pada pegawai tadbir Krian lah, ataupun dia punya ketujuhlatih ke, untuk disebarkan, insya-Allah. So ini kedudukan mengiringnya, kedudukan pemulihan. Okey, so pemulihan, pastikan kepala tu kena dongak. Walaupun dalam kedudukan pemulihan, pastikan dongakkan kepala mangsa supaya nafas tu flow elok. Flow elok. Itu antaranya lah. So kita tengok. Okey, saya nak tunjukkan video ni. Ini video ni yang ada dalam ni dalam YouTube. Sebentar. Video. Itu video ni. Okey, ini video CPR yang boleh ditonton semula untuk rujukan penonton-penonton sekalian, pelabatihan. Okey, ini videonya. Tengok dia punya step by step apa yang perlu dibuat. Ini termasuk juga video menggunakan alat AED, okay, untuk membantu memulihkan jantung yang terhenti. Okay, Assalamualaikum. Saya Major TS Anwar Ahmad, jurulatih daripada Emergency Response. So hari ini saya akan tunjukkan demo untuk bantuan pernafasan CPR protokol 2015. Okay, kita akan mulakan demo. Baik, pertama kita jumpa mangsa. Kami akan tengok pada sekeliling. Akan sekeliling. Pertamanya untuk pastikan
kita selamat untuk buat kerja, mangsa pun selamat, dan juga untuk pastikan punca mangsa ni terbaring ataupun selesai. So tergiling, habis tergiling baru kita berikan masa pakai peralatan, okay. Dan pakai sarung tangan untuk memastikan tak ada jangkitan. Kita akan tepuk untuk menggunakan mangsa. Okay, tepuk mesti bahagian sini. Jadi tak perlu goyang sebab takut meningkatkan tulang belakang. Tepuk, okey kan? Okey. Kita ada respon, kita akan tengok dia punya nafas dan nadi. So kita tengok ada pernafasan, tak ada nafas ataupun ada nafas tapi tak normal. Dan juga nadinya dia pegangkan tangan. Kalau tak ada nafas dan nadi, kita minta tolong pada orang lain untuk panggil ambulans. Encik, tolong panggil ambulans. Kalau kita ada mangsa yang pingsan, kita terus mulakan protokol CPR. Baik, tempat daripada tengah dada ni, tengah-tengah letakkan tapak di depan. Tengah depan tapak kita ni. Okey, dua jari. Silang. Tengok mana kuat. Kalau kiri kuat, kiri bawah. Pastikan tegak. Luruskan siku. Okay. Tekanan 30 kali dalam masa 15 ke 18 saat. Sepuluh. 20 30. Dan terus pegang dahi, dagu, tolak, menahan, maksimumkan, tutup hidung, buka mulut, tiup. Tiup, tengok dada. Tengok. So kalau tiupan pertama 4 kali tak masuk, cek dia punya kalau ada tersumbat. Kalau tak tersumbat mana dia salah segi. Buka ni, sambung dengan tekanan 30. Teruskan bantuan pernafasan, bengakkan, tutup hidung, buka mulut. Teruskan. Okey, mula. Dan bila tak ambulans, kita teruskan kita punya kerja sampai ambulans bersedia untuk ambil alih. Ini di bagian atas dan ini di bagian bawah. Nah, kita tekankan on button dan tunggu arahan. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. Deliver shock now. Press the orange button now. Shock delivered. Begin CPR. Ikut hentak ni. Okey, cuba sampailah arahan daripada AED ni suruh berhenti. Kemudian bila dah mangsa dia dah pulih, kita akan buat kedudukan pemulihan.
untuk tukar pemilihan, angkat kaki, letak sisi ini, tangan, letak di pipi, tarik gunakan sini. Yang mustahil adalah dongakkan kepala. Masa ni masa tengah boleh. So, kita akan just kawal dia lah. Pastikan dia punya keadaan saja. Kalau dia dah betul boleh, baru kita dudukkan dia. Itulah keadaan-keadaan mana dia boleh lah tengok semula video ni daripada Kadet Maja Perak punya. So, kalau ada masalah boleh tengok semula untuk latihan. Jadi sebelum berakhir, sebelum akhir saya akan tunjukkan satu video aktiviti daripada Team Spider. Saya juga merupakan jurulatih bagi Team Spider KS Perak yang biasa buat demo-demo tentang tunjung bangunan, dan demo ini dibuat di Krian tahun 2013 masa perkemahan peringkat kebangsaan sekolah-sekolah agama lah. So saya tunjukkan video kejap ya untuk tengok apakah aktiviti lain yang kita boleh buat sebenarnya di bawah ketahanan diri kita. Itu sajalah daripada saya pengursian berkenaan dengan bantu mula CPR yang sampai kongsi sama dengan pelajar-pelajar sekalian. Semoga dapat memberikan manfaat untuk pelajar gunakan sama ada untuk kenaikan pangkat ataupun untuk kehidupan seharian. So saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih atas taklimat yang terperinci, padat, menyeluruh yang telah disampaikan oleh Meja KRS Tuan Anwar bin Ahmad sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri webinar kita, saya memerhatikan live comment kalau ada soalan yang dinyatakan di sini, tapi tak ada. Baik, Tuan Anwar, kalau kita masih lagi berkomunikasi di sini, ya, silakan. Ada beberapa soalan lah. Kalau ikutkan kita mengharapkan ada soalan dalam komen, tapi tak ada. Tapi saya tanyalah ya. Baik, sekiranya ada pelajar ataupun guru-guru yang berminat dengan kursus CPR ni, bagaimana cara untuk kita sertai? Untuk CPR ni banyak badan, banyak persatuan yang anjurkan kursus macam kita kan St. John Ambulance sebagainya lah. Boleh refer pada persatuan tersebut lah. Contohnya St. John Ambulance sebagainya. Tak ada masalah. St. John pun boleh buat, PBSM pun boleh buat. Dan kalau perlukan untuk saya pun saya boleh kenalikan. Saya boleh kenalikan kursus. Kemudian kita akan buat ujian. Alang-alang dah kenalikan kursus, buat ujian. Dan lulus kita akan bagi sijil lah. Dan sijil ni akan dikeluarkan oleh Emergency First Responder International. Itulah. Okey. Lepas tu macam kita dengar tadi taklimat daripada Tuan, macam kursus sekarang ni, jika berlaku kejadian pada pelajar tiba-tiba mangsa ni kan,
perlukah ada sijil ataupun qualified apa-apa untuk kita buat CPR ni? Dia sebenarnya tak perlu. Tapi at least kita nak buat, kita kena tahu. Kita kena tahu ni protokol. Jadi kalau kita dikatakan dia tanya pun, kan, kita pernah belajar lah. Jangan kita tak pernah belajar itu buat. Takut itu akan membahayakan kepada pesakit tersebut. Itu je. Maksudnya kita at least kita belajar dan kita buat. Kita ada belajar lah. Jangan kita tak belajar, kita buat. Jadi takut kita salah buat kan. Sebab dia akan melibatkan juga bila buat tekanan jantung dan tekanan dada ni. Kebiasaannya dia akan menyebabkan patah pada tulang sternum. Tapi teruskan. Okay? Teruskan. Sebab patah tu dia boleh pulih. Tapi masalah bila tak bernafas tu dia akan masukkan otak. So kita pilih yang supaya tak rosak otak dia, kita buat juga. Patah tu boleh akan dipulih, tak masalah. Okay. Okey. Terima kasihlah banyak-banyak sekali lagi diucapkan kepada Major KRS Tuan Anwar, Pegawai Istiadat KRS Negeri Perak atas taklimat yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Baiklah para pelajar dan hadirin, maka dengan ini berakhirlah sudah webinar tentang webinar kadet remaja sekolah berfokuskan kepada bantu mula iaitu CPR pada hari ini. Segala yang baik itu dari Allah dan segala kelemahan itu adalah daripada kita hamba-Nya yang lemah. Saya ingin menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf atas segala kekurangan saya sepanjang mengendalikan program ini. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.